Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Liu Sheng dan pada hari ini saya akan membincangkan tentang topik kemarahan. Jadi dalam presentasi ini saya akan membincangkan tentang topik maksud kemarahan. Okay. Contoh punca kemarahan, kesan kemarahan. Saya juga akan mendemonstrasi cara mengurus kemarahan diri dengan berkesan, cara menganalisis dan memilih tindakan yang sesuai untuk mengurus kemarahan, dan saya juga akan meramalkan kesan kemarahan terhadap diri dan orang lain. Jadi, apa itu kemarahan? Kemarahan ialah keadaan di mana seseorang mempunyai perasaan negatif yang biasanya dikaitkan dengan pemikiran bermusuhan, rangsangan fisiologi, dan tingkah laku maladaptif. Jadi, apa punca yang akan menyebabkan kemarahan? Antaranya, keperluan asas seperti makanan, tempat perlindungan dan kasih sayang tidak dipenuhi merupakan salah satu punca kemarahan. Selain itu, ketidakupayaan untuk menangani tekanan hidup berkaitan dengan sekolah, keluarga, kawan-kawan, kesihatan dan kewangan juga menjadi salah satu punca kemarahan. Punca kemarahan seterusnya ialah apabila seseorang tidak dapat mencapai hasrat, idaman atau cita-cita beliau kerana perkara-perkara yang dihasrat berada di luar kawalannya. Dan akhir sekali ialah keadaan yang mengancam dan menakutkan seseorang dalam bentuk fizikal dan mental. Terdapat juga punca kemarahan yang lain. Peta minda ini menunjukkannya. Antaranya ialah cemburu, kesan kedagihan dan penyalahgunaan bahan, terkilan, kritikan, rasa malu atau tidak berguna, perasaan bersalah, pengalaman pahit, kecaman rakan, berpindah rumah atau sekolah, ketagihan gadget, takut tersingkir, tidak sanggup terima tanggungjawab dan akhirnya kekecewaan. Kemarahan mesti mempunyai kesannya. Antaranya, kemarahan akan meninggalkan implikasi terhadap kesihatan diri kita. Antaranya, kemarahan akan menyebabkan serangan jantung dan tekanan darah tinggi. Ia juga akan mempercepatkan proses penuaan. Selain itu, kemarahan juga akan meningkatkan tahap kebimbangan dan secara tidak langsung menyebabkan insomnia, iaitu masalah tidur. Kemarahan juga akan meningkatkan risiko seseorang mengalami strok, menjejaskan keupayaan sistem imuniti badan, risiko kemurungan dan masalah sakit jiwa, dan akhirnya kemarahan akan menyebabkan seseorang menghadapi masalah pemakanan dan penghadaman. Selain daripada kesan kemarahan terhadap kesihatan diri, beberapa perubahan juga akan berlaku semasa kita mengalami kemarahan. Perubahan ini dibahagikan kepada dua jenis, iaitu perubahan fizikal dan perubahan tingkah laku. Bagi perubahan fizikal, kita akan berpeluh, kita juga akan menggigil, otot kita juga akan menjadi tegang semasa kita marah dan kadar pernafasan akan meningkat. Manakala untuk perubahan tingkah laku pula, percakapan kita akan menjadi semakin cepat dan kuat. Manakala kita akan menunding jari apabila bercakap. Kita juga akan memaki, menjadi terlalu sensitif, tindakan kita akan menjadi agresif dan akhirnya nada suara kita akan menjadi tinggi. Jadi sekarang saya akan mendemonstrasikan beberapa cara mengurus kemarahan diri dengan berkesan. Pertamanya, kita perlu fikir sebelum kita menyuarakan diri semasa kita marah. Selain itu, kita juga perlu
Jika kita terlalu marah dan kemarahan tersebut sukar untuk dikawal, kita boleh berhentikan melakukan segala aktiviti dan meninggalkan tempat tersebut. Cara ketiga ialah kita boleh melakukan aktiviti senaman. Jika kita rasa marah pada masa lapang, kita juga boleh menyatakan kebimbangan kita setelah kita sudah tenang. Kita juga boleh mencari penyelesaian dalam cara yang lain. Kita juga tidak patut menyimpan dendam dan boleh menggunakan perkataan saya semasa kita marah. Okay. Langkah ke-8 ialah kita boleh melatih cara untuk melonggarkan diri sendiri. Kita juga boleh menggunakan jenaka untuk melepaskan ketegangan marah. Dan akhir sekali, jika kemarahan tersebut betul-betul sukar untuk dikawal, kita boleh mendapatkan bantuan daripada pihak lain. Okey. Jadi sekarang saya akan menerangkan bagaimana kita boleh menganalisis dan memilih tindakan yang sesuai untuk mengurus kemarahan dengan contoh-contoh yang diberi. Okay. Contoh pertama ialah cari penyelesaian dalam cara yang lain. Okay. Contohnya, daripada menumpukan kemarahan pada perkara yang membuat kita marah, kita boleh berusaha untuk menyelesaikan isu yang dihadapi semasa masa itu. Contohnya lah, saya berasa marah kerana anak saya tidak mengemaskan biliknya. Oleh itu, daripada memarahinya terus, saya menutup pintu bilik anak saya. Selepas itu, saya akan berfikir dengan tenang. Akhirnya, barulah saya akan mengambil aksi yang rasional tentang perkara tersebut. Contoh kedua ialah kita tidak patut menyimpan dendam. Hidup kita terlalu singkat untuk kita menyimpan dendam. Daripada menyimpan dendam yang boleh menjejaskan hidup kita, mengapa kita tidak membiarkan mereka pergi? Kita perlu belajar untuk memaafkan orang lain. Dan daripada kemaafan tersebut, kita boleh belajar daripada kesilapan yang telah berlaku, supaya kesilapan tersebut tidak berulang lagi. Okay. Contoh terakhir ialah mendapatkan bantuan. Kadang-kala isu yang dihadapi oleh kami betul-betul terlalu mencabar dan emosi kemarahan kita sukar untuk dikawal. Jadi, kita perlu tahulah bila untuk mendapatkan bantuan dan sokongan daripada orang lain agar isu tersebut dapat diselesaikan. Contohnya, kita boleh mendapatkan bantuan daripada ibu bapa kita, adik-beradik kita, guru kita, rakan kita dan ahli terapi kita. Serta ramai-ramai lagi lah. Okay. Sekarang saya akan membincangkan tentang saya akan meramalkan tentang kesan kemarahan terhadap diri dan orang lain. Okay. Untuk subtopik ini, saya akan menggunakan kesan yang telah diberi oleh saya tadi. Okay. Kesan pertama ialah insomnia. Okay. Jadi, mengapakah kemarahan akan menyebabkan kita menghadapi isu insomnia? Jadi, kemarahan boleh menjadi emosi yang positif dan berguna jika kita keluarkannya dengan cara yang betul. Tetapi, jika kita keluarkannya dengan cara yang salah, kemarahan boleh mengakibatkan insomnia. Kenapa? Okay. Hal ini dikatakan demikian kerana kemarahan akan meningkatkan tahap kebimbangan seseorang. Kerana
Mungkin semasa kita marah, kita telah melakukan aktiviti-aktiviti yang buruk, dan kita berasa bersalah dan asyik memikir tentangnya. Jadi secara tidak langsung, hal ini akan menyebabkan seseorang itu menghadapi masalah tidur kerana dia asyik-asyik fikir tentang apa yang telah berlaku semasa dia marah. Uh, Jadi kesan kedua ialah menjejaskan keupayaan sistem imuniti badan. Dalam satu kajian, saintis Universiti Harvard mendapati bahawa walaupun seseorang itu sangat sihat, beliau hanya perlu mengingati pengalaman marah dari masa lalu. Okay? Beliau uh, tahap antibody immunoglobulin A beliau akan turun sebab sebanyak 6 jam. Okay. Dan ia tidak baik kerana antibody immunoglobulin A ini merupakan barisan pertama pertahanan sel terhadap jangkitan. Dan akhir sekali, ialah masalah pemakanan dan pengharaman. Okay. Biasanya, kita mesti akan cari cara untuk menangani kemarahan. Biasanya, orang yang marah akan mencari cara, iaitu stress eating. Dalam peringkat ini, seseorang itu akan makan tanpa had. Tetapi, beliau tidak tahu bahawa sikap ini akan menyebabkan diri sendiri menghadapi masalah penghadaman. Kerana perut kita sukar untuk memproseskan jumlah makanan yang banyak pada satu masa. Okay. Ini merupakan rujukan yang telah saya guna untuk presentasi ini. Dan presentasi saya hingga sekarang saja. Sekian, terima kasih.